Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ni saya nak bincang satu benda yang sangat penting yang memberi impact kepada kita punya trading Walau hebat macam mana pun kita punya teknik analisis, sekiranya kita tak tahu benda ni, dia adalah sangat berbahaya So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Sebelum ini saya ada buat satu video berkongsi tentang corporate exercise dan memberi impactnya kepada teknik analisis So hari ini saya nak sambung sedikit berkenaan dengan impact salah satu daripada corporate exercise iaitu dividen, pemberian dividen kepada para investor yang terlibat dengan mana-mana kaunter lah Okey, dan apa impactnya kepada kita punya trading ataupun kita punya teknikal analisis Benda ni sangat penting kerana sesuatu teknikal analisis kemungkinan dia jadi tak valid kemungkinan dia tak akan berkesan, bahkan dia akan memberi signal yang salah sekiranya kita tak dapat kesan awal kewujudan signal yang salah ini menyebabkan kita buat entry di tempat yang salah, kemudian kita terpaksa cut loss dengan cut loss yang besar. Saya akan tunjuk contoh kepada tuan-tuan semua bagaimana efek pemberian dividen ini kepada pergerakan saham yang luar biasa. Kalau luar biasa itu lebih kepada bullish, okeylah tapi masalahnya sekiranya kita tak sedar, kita mungkin terperangkap dengan pergerakan bearish yang begitu signifikan Okey, saya ambil contoh counter sekejap. Saya ambil contoh counter tuan-tuan saya ambil contoh counter FGV ni. Okey. Sekiranya kita tengok FGV ni nampak macam valid So saya pernah share kepada tuan-tuan berkenaan dengan volume price analysis. Bagaimana kita melihat sesuatu pergerakan harga itu, kita boleh kenal pasti sama ada pergerakan harga itu valid ataupun anomaly sama ada dia valid ataupun mempunyai kecacatan ataupun mempunyai signal bahawa pergerakan tersebut abnormal. Okey, dan kalau sekiranya kita tengok pergerakan FGV ni, okey, kalau tuan-tuan masih ingat berlaku breakout fresh breakout dekat sini, okey, di bawah ni dengan candle Marubozu perhatikan candle Marubozu tanpa sebarang wick ataupun tanpa sebarang shadow dekat sini, okey, dengan volume yang signifikan kemudian dia berlaku sedikit consolidation dekat area sini sebelum dia meneruskan kenaikan dengan Marubozu hijau sekali lagi dengan volume yang agak signifikan sangat signifikan lah compare dengan previous punya volume Okey, so ini yang berlaku pada 17 Mac dan juga 27 Februari 27 Februari, ingat tarikh ni 27 Februari dengan 17 Mac. Okey, so sekiranya kita belajar teknikal analisis tanpa kita menyedari hakikat D is for danger. D itu stand for dividend. Dividend merujuk kepada memberi signal bahaya sebenarnya. D is for danger. D itu merujuk kepada ni lah tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan buka trading view, biasanya kalau waktu dividend itu dia ada simbol D dekat bawah ni. Okey, simbol D kecil ni. Sebab itu kita kena berhati-hati tuan-tuan kalau di depan kita punya price tu mungkin seminggu ataupun 2 minggu sebelum tu kelihatan ada signal D dekat sini. Okey, so kena hati-hati. D is for danger. Okey, walaupun D itu sebenarnya merujuk pada dividen tapi saya nak mudahkan tuan-tuan beringat tentang perkara ni. D is for danger So kita kena berhati-hati Sebab apa tuan-tuan Kita tengok pada 17 Mac
dia membuat kenaikan yang luar biasa. Jom kita play apa yang berlaku pada hari seterusnya. 21 Mac, okey, dia consolidation dekat atas ni. Tengok apa yang berlaku selepas itu Okey, so yang ni dia start turun pada 28 Mac. Kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Nampak Okey. Tuan-tuan nampak apa yang berlaku daripada 28 Mac tiba-tiba 29 Mac dia turun secara tiba-tiba. Turun pada hari D. D is for danger. Okey, so dia berlaku gap down dekat sini Berlakunya gap down dekat sini. Gap down ni tuan-tuan bukan sikit gap down ni banyak ni tuan-tuan kalau kita tengok ni dia punya gap down ni berapa persen tuan-tuan Kalau kita tengok daripada sini harga close, kemudian dia buka dekat bawah tu buka dengan harga 80 dia buka dengan harga RM1.44. Kemudian dia turun sampai RM1.40, kemudian ditutup dengan harga RM1.43. Okey. So, persoalannya, kenapa FGV membuat pergerakan yang luar biasa ini? Apa yang berlaku sebenarnya di sebalik FGV ni? Saya ada tanya dalam grup Telegram kenapa FGV boleh membuat pergerakan yang luar biasa yang kalau kita tengok secara teknikalnya sepatutnya dia tak jadi macam tu. Secara teknikalnya tak jadi macam tu sebab volume price analysis menunjukkan bahawa pergerakan harga sebelumnya adalah pergerakan yang valid. Okey, tetapi kenapa dia berlaku gap down? Sesiapa yang masuk hari pada 28 Mac ini, kalau dia masuk dengan harga close kemudian hari seterusnya dia punya value dia telah turun sebanyak 8%. Hampir 10%. Okey. Yang tu kita kata worst case scenario lah. Okey, worst case scenario dia more than 10% lah kalau kita tengok okey, persoalannya kenapa dia jadi macam ni Kenapa boleh berlakunya perkara gap down ini sebab itu saya kata D is for danger. Okay, D is for danger. Apa maksud D ni tuan-tuan D ni maksudnya dividend. Okey. Dan dalam trading view dia letak D itu pada hari X date. Okey, apa maksud X date ni? Okey, macam ni tuan-tuan Nak mudah faham, dia ada beberapa lah corporate exercise ni, antaranya dividen lah, pemberian dividen, bonus dan sebagainya. Kita fokus pada dividen. Bila syarikat nak bagi dividen, dia akan buat announcement. Okey, dia akan buat pengumuman. Jadi bila dia bagi pengumuman, pelabur dan juga trader ni dia akan alert lah. Okey. So syarikat FGV ni dia nak bagi dividen. Okey. Persoalannya siapa yang layak terima dividen tu? Siapa yang layak terima dividen? Orang yang layak terima dividen adalah orang yang masuk ke dalam kaunter ni, maksudnya dia memiliki saham FGV ini sebelum X date. Okey, sebelum X date. Meaning that sesiapa yang masuk sebelum X date, kemudian kalau dia nak jual pada hari X date, dia dah layak untuk terima dividen. Okey. Dan terima dividen ni FGV, kalau kita tengok FGV. Jom kita tengok FGV sekejap. FGV. Contoh boleh tengoklah dekat Malaysia Stock Biz ini, search saja FGV dan scroll ke bawah, kita tengok dia punya pemberian dividen dividend history ni Okey, so pengumumannya adalah pada 27 Februari. Sebab itu kalau kita tengok 27 Februari, nampak 27 Februari adanya candle Marubozu. Candle Marubozu ini keluar disebabkan oleh pengisytiharan dividen daripada FGV ni 27 Februari. Okey, kemudian dia meneruskan kenaikan, so ramailah orang beli dekat sini walaupun volume semakin rendah. Tetapi sekali lagi pada 17 Mac ada anything happen ataupun dalam jadual ni tak ada So yang ni maksudnya sambungan continuation lah. Ini yang consolidation sedikit. Dia kalau kita fikir yang ni lebih kepada nak kata pennant, lebih kurang pennant pennant ataupun boleh juga kalau kita kata dia sebagai ascending triangle pun boleh lah
Tapi standard triangle sepatutnya lebih lama duration dia ambil. Okey. Jadi okey, so hari pada 17 Mac ni dia meneruskan kenaikan. Okey, meneruskan kenaikan. Kenapa dia teruskan kenaikan ni? Kenapa berlakunya kenaikan pada 27 Februari? Kenapa dia nak kenaikan sebabnya bila announcement pengumuman tentang dividen daripada FGV ni, jadi orang beratur lah, orang naklah saham FGV ni. Sebab apa? Sebab kalau dia ada saham FGV ni secara automatik dia akan dapatlah dividen itu. Okey? Cuma orang yang masuk ni dia berniat untuk dapat dividen saja. Dia bukan berniat untuk pegang lama Dia nak dapat dividen. So kebanyakannya lah dia pegang ni, dia masuk ni adalah dengan harapan mereka akan mendapat dividen. Okey, mereka akan mendapat dividen. Okey, so siapa yang layak terima? Siapa saja yang pegang saham ini sehinggalah hari X date. Okey. So hari X date tu kalau kita nak jual okey dah Maksudnya hari sebelum X date tu kita kena pegang saham itu sehingga tutup hari pukul 5 petang pada 20 sorry. Kalau X date kalau kita tengok X date untuk exercise kali ni adalah pada 29 Mac. Okey, X date 29 Mac, maksudnya kalau 28 Mac tu kita beli, 28 Mac kita beli, then kita masih layak untuk dapat dividen lah. So kenapa dia berlaku gap down ni ke bawah? Okey, kenapa dia berlaku gap down ke bawah? Sebabnya 29 hari bulan ni adalah hari danger hari berlakunya X date. Maksudnya sesiapa yang jual pada 29 Mac dia masih lagi layak untuk menerima dividen. Okey, sebab itu kita kena tahu niat pergerakan ini, niat orang yang masuk kaunter ini, daripada sini sampai ke atas ni, apa niat dia? Dia nak dapat dividen. Kemudian bila dia dah layak dapat dividen pada 29, dia cabut dah. That's why dia berlakunya gap down. Dia berlaku gap down ke bawah. Okey, sekali lagi saya ulang. Dia punya announcement dia 27 hari bulan. Okey, X date dia 29 hari bulan. Meaning that sesiapa yang masuk pada hari sebelum 29 hari bulan ni, dia akan layak untuk terima dividen. Okey, dividen tu bila dia akan dapat? Dia akan dapat pada 13 April ni, payment date. Pada 13 hari bulan April ni, kalau kita guna account CDS yang kita sendiri, bukan apa istilah dipanggil, maksudnya kita guna direct account lah atas nama kita sendiri. So kita akan dapat cash yang masuk ke dalam account bank kita lah yang kita daftar dengan Bursa Malaysia ataupun dengan broker tu. Payment date kita adalah 13 April. Maka kita akan dapat lah pada 13 April kita akan dapat dividen sebanyak 11 sen untuk setiap saham yang kita miliki. Okey. Alright. So adakah FGV ni saja yang kita dapat perhatikan pergerakan luar biasa ini? Sebenarnya banyak tuan-tuan kalau tuan-tuan kaji kaunter-kaunter yang nak bagi dividen ni, lebih kurang ini yang berlaku. Okey, ini yang berlaku lah hari sebelum X date tu, mungkin 4-5 hari ataupun seminggu 2 minggu sebelum tu, harga membuat kenaikan dengan volume yang valid. Okey, tetapi pada hari X date dia membuat gap down, membuat penurunan yang signifikan dan ini akan menjadi perangkap lah kepada kita. Kita mungkin kalau kita tak tahu ni, kita akan buat entry dekat sini. Okey, membuat entry dekat sini kerana apa? Kerana kita fikir ini pergerakan yang valid. Pergerakan yang valid, sepatutnya bila berlaku breakout, so harga akan memantun lah dekat sini. Resistance dia akan turn kepada support lah sepatutnya. Tetapi apa yang berlaku, dia tak kira support tak support, yang penting dia dah dapat dividen, so dia keluar je lah pada hari X date, iaitu 29 Mac. Okey, kita ambil contoh satu lagi tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan rasa ni contoh mungkin XGV sahaja, tak berlaku pada kaunter lain. Jom kita tengok kaunter satu lagi yang juga berlaku semalam ataupun 2 hari lepas. Kita tengok MBSB. MBSB ini bukan buy call ataupun sell call tuan-tuan.
trade apa ni, on the risk lah. Okey, MBSB pun sama. Cuma MBSB ni mungkin adalah yang membuat entry bila berlaku breakout dekat sini. Bila berlaku breakout previous high ni, so ada yang buat entry kat sini lah. Okey. Tetapi kenapa dia berlaku pergerakan luar biasa dengan volume yang sangat signifikan ini pada 20 Mac. So kita tengok lah dekat MBSB punya maklumat ni. So MBSB di Malaysia Stock Biz. Okey, kita tengok dia punya dividend history dia. Kita tengok dividend history dia pada 20 Mac. Nampak 20 Mac dia bagi pengisytiharan bahawa setiap unit saham dia bagi 8.5 sen. Bukan 85 sen 8.5 sen. Bersamaan dengan RM 0.085. Okey, RM 0.085 lah. Ataupun kalau sen 8.5 sen. Bukan 85 sen 8.5 sen. Okey, so dia punya announcement itu dibuat pada 20 April. Kita tengok chart MBSB. Tengok 20 April apa yang berlaku, kenaikan luar biasa, volume yang signifikan price naik, volume sangat signifikan. So kalau kita belajar volume price analysis, yang ni maksudnya pergerakan yang valid lah. Okey. Pergerakan yang valid. Alright. Sekejap okey, so perhatikan X date pada 31 hari bulan. Saya rekod video ni pada 1 bulan 4 2023. X date berlaku semalam iaitu 31 Mac. So kita tengok apa yang berlaku pada 31 Mac. Okey, 31 Mac nampak D D is for danger. Okey, dividend ni, X date dividend ni stand for danger lah. Okey, so kita perhatikan dekat sini pada X date, tuan-tuan nampak tak? Ni saya remove sikit Ni berlaku X date ni. Nampak gap down tuan-tuan. Gap down daripada harga close hari sebelumnya iaitu sekitar 67 sen. Dia buka pada hari pada 31 Mac dengan harga 58.5 sen iaitu penurunan sebanyak 12%. 12% ni banyak tuan-tuan kalau kita modal 10,000 kita dah rugi 1,200, which is banyak lah tuan-tuan Kalau kita modal 1,000 dah rugi dah RM120, tak termasuk brokerage fee dan sebagainya lagi Kalau kita modal 100,000 dah 12,000 dah rugi So banyak tuan-tuan 12% dalam masa sehari Sebab itu kita kena alert dengan D dalam trading view. So kena be careful Saya tak pasti platform lain ada ataupun tidak dia punya signal ni. Tapi trading view dah membantu kita. Saya pun tak pasti untuk account free ada ataupun tidak signal ini Tetapi saya guna yang pro punya version subscribe pro punya version. So ada signal ini. So pengajarannya tuan-tuan bila kita analisa pergerakan harga secara teknikal, kita jangan lupa untuk tengok catalyst ataupun melihat kepada fundamental yang especially fundamental yang bersifat sementara ini. Khususnya berkaitan dengan dividen, bonus dan seumpamanya lah. Yang mana orang masuk itu bukan niat dia untuk pegang lama. Okey, dia masuk bila dia layak saja terima, dia akan keluar pada hari seterusnya tu. Okey. Dan kita yang baru masuk menggunakan teknik analisis, volume price analysis, whatsoever lah okay, kita akan terperangkap sekiranya kita tak sedar perkara yang sangat penting ini. Okay, saya kira dah hampir 20 minit okay, sebenarnya ada banyak lagi saya nak cerita, tapi mungkin 20 minit ni terlalu lama Mungkin sesiapa yang tengok video ni 20 minit rasa lama sangat Walaupun konten yang saya nak sampaikan ini adalah sangat penting. Tu nasib lah sesiapa yang tak tengok video ni. Nasib lah sedangkan benda ni sebenarnya dia memberi impact yang sangat signifikan kepada kita punya trading. Okay. So saya kira itu saja untuk kali ini. Sesiapa yang belum join Telegram channel Smart Academy,
search saja dalam Telegram Smart Mind Academy. So just join. Banyak benda yang saya share dalam Telegram tersebut ya. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang ralat, sebarang kesalahan ataupun salah perkataan dan sebagainya dalam video ni. Tuan-tuan sekiranya ada komen ataupun ada pertanyaan, boleh komen dalam ruang komen di bawah. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.